Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan satu kisah seram hasil kiriman email daripada seorang penonton. Penonton ni nama samaran dia adalah Apai. Bagi anda yang dah biasa menonton di channel ni, pasti dah kenal lah siapa Apai ni. Dan macam mana kisah yang dia biasa kongsikan. Bagi yang first time menonton di channel ni, saya akan perkenalkanlah sikit. Apai ni adalah orang Sarawak, anak jati Sarawak. Dan kisah yang biasa Apai kirimkan memang yang jarang didengar lah. Biasanya berlaku di Sarawak dan dialami oleh keluarga Apai sendiri. Kisah kali ni dialami oleh moyang Apai. Sebelum ni, saya dah pernah cerita pengalaman moyang Apai semasa berkhidmat sebagai seorang tentera menjaga sempadan Sarawak Kalimantan. Dan kisah dalam video kali ni adalah sambungan kepada kisah tu. Kisah sebelum ni kalau tak silap saya, nama tajuk dia Mana Kepala Aku. Macam tu lah lebih kurang. Dan ni adalah sambungan kepada kisah tu. Untuk video kali ni saya akan gunakan nama samaran yang sama lah untuk mewakili moyang Apai. Nama samaran yang akan digunakan adalah Ayur. A-Y-U-R. Saya selalu eja Ayur ni sebab Apai yang minta. Sebab katanya saya kalau sebut laju tu masa bercerita tu, Ayur tu kedengaran macam Ayu. Ayu kan nama perempuan macam. Sebab itulah saya jelaskan pada awal video ni. A-Y-U-R. Ayur. Macam yang kita tahu dalam video sebelum ni, Ayur bertugas di Camp Company C, Border Scout, maknanya tentera yang menjaga sempadan lah. Dan Ayur bertugas di Company C. Tapi semuanya berubah pada satu hari. Ayur sedang minum kopi di Camp Company C pada masa tu. Tiba-tiba datanglah seorang kapten ni, Kapten Company C yang berbangsa Inggeris. Kapten tu datang bagi tahu Ayur yang Ayur ni dah diserap masuk ke dalam regimen Sarawak Ranger, Company A. Dan perkara tu berkuat kuasa serta-merta. Ayur dikehendaki melapor diri pada hari tu juga, hari yang sama, di Camp Company A Sarawak Ranger. Bila dah terima arahan macam tu, Ayur terpaksa ikutlah. Jadi memang sedih lah pada masa tu. Ayur terpaksa berpisah dengan semua anggota Company C. Ayur bersalam dan juga berpeluk lah dengan semua anggota. Memang mengalir jugalah air mata Ayur pada masa tu. Sebab dah banyak suka duka pahit manis yang diorang hadapi sama-sama sepanjang menjaga sempadan tu. Dah jadi saudara seperjuangan lah daripada tahun 1964 lagi. Diorang sama-sama. Tiba-tiba kena berpisah, mengejut macam tu. Bila matahari dah berada tegak atas kepala, maknanya dah masuk waktu tengah hari lah. Ayur pun dibawa keluar daripada kawasan Camp Company C, menaiki sebuah perahu panjang. Perjalanan menuju ke Camp Company A Sarawak Ranger agak jauh. Lepas naik perahu panjang tu, Ayur akan lalu jalan darat pula, menaiki Land Rover. Lebih kurang tak tahulah berapa jam. Tapi bila dah nak masuk waktu senja, matahari dah nak tenggelam, barulah Ayur sampai ke Camp Company A Sarawak Ranger dan terus melapor diri dekat situ. Bila dah sampai dekat Camp Company A Sarawak Ranger tu, Ayur ditugaskan untuk mengetuai Seksyen 1, Platoon nombor 3 di Company A tu. Dan pangkat Ayur pada masa tu adalah Sarjan. Seksyen 1 yang diketuai Ayur mempunyai 8 orang anggota, termasuk Ayur sendirilah. Dalam 8 orang tu ada seorang sarjan iaitu Ayur, seorang radio operator dan juga 6 orang infanteri. Baru aja melapor diri, Ayur dah dapat satu arahan, satu tugasan. Esok pagi Ayur dan juga semua anggota Seksyen 1 perlu melakukan satu operasi. Operasi Search and Destroy, cari dan musnah para pemberontak Parti Komunis Kalimantan. Menjelang waktu subuh keesokan hari, Ayur dan juga semua anggota Seksyen 1 mula bergerak menggunakan perahu panjang melalui sebatang sungai. Hampir nak tengah hari, barulah Ayur dan juga pasukan dia sampai ke muara sungai. Pada masa tu memang dah nak mulakan operasi lah. Tapi sebelum nak mulakan operasi mencari dan memusnah tu, Ayur dan juga semua anggota Seksyen 1 makan dulu. Makan makanan paket lah, makanan tentera.
Daripada laporan risikan, pasukan pemberontak ni sebenarnya dah berpecah. Diorang bergerak daripada arah timur ke barat. Manakala pasukan AYO pula, pasukan Seksyen 1 ni, diarahkan untuk bergerak daripada selatan pergi ke utara, menuju ke satu lokasi yang dah ditetapkan. Pada masa tu sebenarnya ada 3 seksyen yang terlibat dalam operasi tu. Pasukan pertama adalah Seksyen 1 yang diketuai oleh AYO. Dan pada masa tu ada 2 lagi seksyen, Seksyen 2 dan juga 3 yang terlibat dalam operasi mencari dan memusnah tu. Pada masa tu ketiga-tiga seksyen ni dapat arahan daripada pihak atasan untuk menuju ke lokasi yang sama. Ada satu titik tempat dia orang akan bertemu dan dia orang akan memintas pihak musuh, pihak pemberontak tu lah. Dan pada masa tu lah dia orang akan buat ambush, akan buat serangan hendak ke atas para pemberontak Parti Komunis Kalimantan. Lepas dah siap makan tu, AYO dan juga pasukan dia sambung perjalanan menuju ke lokasi yang dah ditetapkan. Jarak dalam peta antara lokasi AYO dan juga pasukan dia berada sekarang ni dengan lokasi yang nak dituju adalah 18 km. Tapi dia orang terpaksa bergerak dengan perlahan sebab nak perhatikan keadaan sekeliling lah kalau ada musuh yang datang. Jadi pergerakan dia orang ni agak lambat dan mengambil masa yang lama. Sampai di satu kawasan jeram, AYO mengarahkan ke semua anggota Seksyen 1 untuk mula buat tempat berteduh, tempat tidur, sebab pada masa tu hari dah gelap. Bila dah siap buat tempat berteduh tu, diorang semua pun mulalah makan. Makan makanan paket, makanan tentera. Tapi ada juga yang pergi cari ikan dan juga udang yang ada di sungai tu. Lepas dah tangkap tu, diorang pun mulalah masak. Masak udang dan juga ikan tu. Tapi diorang tak guna api biasa. Diorang guna fuel tablet. Fuel tablet ni beza dengan api biasa, dia tak hasilkan asap. Bila semua anggota dah siap makan, diorang pun tidur. Tapi tak adalah tidur semua. Diorang bergila-gila lah. 3 jam tukar, orang ni berjaga, orang ni tidur. Macam tu lah diorang bergila-gila. Tapi pada masa tu masalahnya, diorang tak boleh nak hidupkan unggun api. Sebab kalau hidupkan unggun api, ada asap lah. Jadi pihak musuh tahulah dekat mana diorang berada. Bila tak boleh nak buat unggun api tu, faham-faham lah. Memang banyaklah nyamuk pada masa tu. Jadi memang tak berapa selesa lah keadaan pada masa tu. Tapi disebabkan badan yang letih, senang aja dia orang tidur. Sampailah giliran AYO tidur. AYO pun tak ambil masa, sekejap aja dia terlelap. Tiba-tiba ada seorang anggota ni kejutkan AYO daripada tidur. Sarjan, dikejut AYO. AYO terjaga daripada tidur dalam keadaan ada senapang jenis rifle tu di tangan dia. Memang pada masa tu setiap anggota dilengkapi dengan senjata senapang rifle tu lah. Masa tu AYO memang tak fikir benda lain lah. Ni memang musuh ni, mesti ada musuh yang datang. Tapi pada masa tu AYO tiba-tiba terhidu satu bau yang sangat harum. Harum semerbak. Tak lama lepas tu terdengar pula ada suara perempuan. Suara perempuan mengerang kesakitan, seolah-olah dalam proses bersalin. Disusuli dengan satu bau yang hanyir. Bau hanyir darah manusia. Masa tu memang semua anggota Seksyen 1 tu dah terjaga daripada tidur. Dan keadaan sekeliling memang seram lah pada masa tu. Tak lama lepas tu adalah salah seorang anggota ni bertanya kepada AYO, "Sarjan, kita nak buat apa ni?" Lepas tu AYO pun bagi tahulah, "Tak apa, kita tunggu je. Kita tunggu dan lihat." Kalau tadi kedengaran bunyi suara perempuan mengerang kesakitan, sekarang ni dah jadi menangis pula. Suara perempuan menangis. Dan lama kelamaan suara menangis tu bertukar kepada suara mengilai. AYO seakan-akan boleh agak makhluk apa yang mengganggu diorang pada malam tu. AYO yakin makhluk yang mengganggu diorang pada malam tu adalah hantu Kok Lir. Pasal hantu Kok Lir ni saya dah pernah buat satu video. Hantu perempuan mati beranak. Suara hantu pada masa tu yang bertukar-tukar tu, sekejap menangis, sekejap ketawa, sekejap mengilai, dia kadang-kadang berubah-ubah tempat. Kadang-kadang terdengar daripada arah atas, daripada atas pokok. Kadang-kadang kedengaran daripada seberang sungai. Dan kadang-kadang kedengaran sangat-sangat dekat dengan diorang. Macam tu jugalah dengan gangguan bau. Kadang-kadang bau harum semerbak kawasan tu. Kadang-kadang bau hanyir darah pula. AYO mula berfikir pada masa tu. Dia tahu benda ni dia tak suka dengan api. Tapi pada masa tu AYO fikir perjalanan diorang masih lagi jauh. Jadi dia nak cuba jimatkanlah penggunaan bahan bakar tu. Pada masa tu diorang gunakan karbide untuk buat lampu. Bekalan karbide yang diorang bawa tak banyak, jadi terpaksa berjimatlah pada masa tu. AYO bagi tahu dekat Apai
masa dia bercerita dekat Apai lah, dia cakap benda ni bunyi dia bukan macam hantu dalam movie tu. Dia punya mengilai tu dia panjang aja mengilai. Lepas tu dia punya pitching tu seolah-olah macam orang menjerit. Dan kalau benda ni ketawa, dia bukan ketawa macam manusia ketawa ni. Ketawa dia tu macam dibuat-buat, macam orang menganjing lah. Dan kata Ayo lagi, benda ni bunyi dia tu bukanlah datang direct daripada dia. Maknanya benda tu berada di tempat lain. Fizikal benda tu berada di tempat lain, tapi suara dia kedengaran daripada tempat lain. Dia boleh jadi macam tu. Sebagai contoh lah, kalau kita berdiri dekat dalam hutan, sebenarnya makhluk hantu Koklir tu dia ada dekat belakang kita, tapi kita dengar suara dia daripada arah depan. Daripada arah tepi. Dia tak boleh nak percayalah daripada mana arah datangnya suara tu. Fikiran Ayo mula buntu pada masa tu, sebab tak banyak benda yang dia boleh buat kalau tak nyalakan api. Tapi sebenarnya Ayo dan juga keseluruhan anggota Seksyen 1, diorang dah ada amalkan satu petua sebenarnya. Setiap seorang anggota Seksyen 1 pada masa tu memang dilengkapi dengan parang. Di pinggang setiap anggota tu ada sebilah parang, dan di setiap parang tu ada diselitkan beberapa batang duri landak. Ini adalah kepercayaan masyarakat Iban lah. Masyarakat Iban percaya makhluk halus takut dekat duri landak ni. Tapi itulah, dia cuma takut je lah. Tak adalah sampai boleh menghalau. Maknanya kalau ada hantu datang, hantu tu tak boleh nak menghampiri lah. Tapi tak adalah sampai dia takut, sampai dia nak lari macam tu, tak adalah. Masa pun terus berjalan. Tak ada tanda-tanda yang gangguan tu akan berakhir. Pada masa tu Ayo dah mula berfikir, kalau gangguan berterusan macam ni, diorang tak dapat tidur. Bila tak dapat tidur, nak sambung operasi mencari dan memusnah keesokan hari tu memang susah lah. Diorang tak dapat nak jalankan kerja dengan baik. Jadi Ayo mula buat tindakan. Ayo mengarahkan salah seorang anggota Seksyen 1 tu untuk ambil 4 bilah pisau. Di setiap senapang rifle tu dekat hujung ada pisau. Jadi diorang pun ambil 4 bilah pisau. Kemudian Ayo arahkan, nyalakan satu lampu karbide. Nyalakan dia macam api lah kot, saya pun tak pasti. Lepas tu letakkan muncung pisau tu, keempat-empat muncung pisau tu letakkan dekat api tu, sampailah besi tu jadi panas sampai dia menyala warna merah. Lepas keempat-empat bilah pisau tu dah panas, dah menjadi warna merah menyala tu, kena pacakkan di setiap penjuru tempat dia orang duduk tu. Apa yang Ayo buat ni seolah-olah macam memagar kawasan tu. Ini satu lagi kepercayaan masyarakat Iban. Ayo cakap kalau buat macam tu, hantu tak boleh nak masuk sebab tanah dah jadi panas. Tanah dah jadi panas sebab terkena bilah pisau yang dah dipanaskan tu. Masyarakat Iban percaya hantu tak boleh nak jejak dekat tanah yang panas. Proses nak panaskan bilah pisau tu mengambil masa yang agak lama. Dan sepanjang proses tu, kedengaran daripada kawasan sekeliling, suara yang tadinya suara perempuan mengerang, menangis, ketawa, mengilai tu berubah. Sekarang ni jadi suara perempuan tua pula. Seolah-olah nenek tua. Nenek tua menangis, nenek tua mengilai, ketawa. Dia berubah suara tu. Dan bau-bau tu pun berubah. Kalau tadi bau harum semerbak, lepas tu bertukar jadi bau hanyir darah, sekarang ni dah bertukar menjadi bau yang sangat busuk. Bau busuk bangkai. Bila keempat-empat pisau tu dah dipacakkan ke bumi, 4 penjuru, kedengaran satu bunyi dengusan. Nenek tua tu mendengus. Dan jarak antara bunyi tu dengan diorang ni sangat-sangat dekat. Nenek tu mendengus seolah-olah marah. Suara nenek mendengus tu datangnya daripada seberang sungai. Ada sebatang anak sungai yang kecil dan air dia cetek. Jarak anak sungai tu dengan kumpulan Ayo ni sangat-sangat dekat, lebih kurang 10 meter je. Masa tu memang dah tak adalah bunyi yang berubah-ubah tempat tadi. Bunyi tu datang daripada satu arah saja. Jadi Ayo pun dia ambil lampu karbide yang dah menyala tadi tu, dia pergi suluh. Disuluh dekat arah bunyi dengusan nenek tadi. Dan pada masa itulah Ayo dan juga keseluruhan anggota Seksyen 1 dapat tengok makhluk apa yang mengganggu dia orang sepanjang malam. Bila jarak dekat ni 10 meter, bila Ayo suluh tu memang jelaslah nampak macam mana rupa benda tu. Rambut makhluk tu kasar dan sangat-sangat panjang, mencecah ke tanah.
Dan di kepala makhluk tu ada satu spot ni yang tak ada apa-apa. Maknanya botak lah dekat situ, tak ada rambut. Dekat muka pula, dekat kawasan mata ni dia kosong. Dia rongga saja, kosong dan berulat. Nampak ada ulat keluar daripada rongga mata tu. Kulit muka pula memang dah tak ada apa-apa, seolah tinggal tengkorak saja. Samalah keadaannya dengan bahagian dada, bahagian kaki, bahagian perut. Memang dah tak ada isi. Tinggal kulit aja sikit-sikit. Senang cerita memang dah nampak tulang lah, lagi banyak tulang daripada isi. Dan Ayu cakap, makhluk ni mempunyai gigi atas yang berwarna hitam. Dan giginya dah banyak yang tak ada. Bahagian bawah ni pula, rahang dan juga gigi memang dah tak ada. Makhluk ni dia mempunyai lidah yang panjang, terjelir sampai ke paras lutut. Dan lagi satu, lembaga ni mempunyai kuku yang sangat panjang. Kuku dia panjang sampai berbelit-belit antara satu kuku dengan kuku yang lain. Bau busuk memang jangan cakap lah, memang sangat-sangat busuk pada masa tu. Seolah-olah benda yang menampakkan diri ni adalah satu mayat. Mayat yang dah ditanam lama, kemudian digali semula. Tiba-tiba lembaga yang disuluh tadi tu hilang dekat depan mata. Dan tiba-tiba menjelma dekat tempat lain. Kadang-kadang dia menjelma dekat seberang sungai, seberang anak sungai tu. Tiba-tiba menjelma dekat atas pokok. Dan kadang-kadang makhluk tu dia terapung. Dia terapung terbang perlahan-lahan mengelilingi kumpulan Ayu ni. Katanya Ayu, makhluk ni, tubuh badan dia tu, kaki tangan dia tak bergerak pun. Dia kaku aja macam mayat. Cuma rambut dia je yang bergerak bila dia tiup angin. Dan benda tu boleh terapung. Dia terapung dalam keadaan kaku macam tu je lah. Bukan macam dalam movie lah, maknanya kalau dalam movie ni kita tengok benda ni siap boleh merangkak lagi, boleh bergerak lagi kaki tangan. Benda ni tak. Benda ni dia kaku saja macam mayat. Cuma itulah, dia boleh terapung, dia boleh berpindah-pindah tempat. Pada masa tu, Ayu terperasan ada beberapa orang anggota dalam Seksyen 1 tu yang sedang isi peluru dekat dalam senapang rifle dia orang. Seolah-olah macam dia orang ni nak tembak makhluk tu. Ayu pun cepat-cepat sergah. Ayu bagi tahu jangan tembak. Jangan tembak benda ni. Sebab kalau dia orang tembak, pihak musuh akan tahu kedudukan dia orang. Dia orang duduk dekat mana. Jadi pihak musuh boleh seranglah dia orang pada masa tu. Dan lagi satu, makhluk ni dia tak bernyawa. Kalau tembak pun memang tak gunalah, membazir peluru je. Jadi dia orang semua yang dah isi peluru ni, masing-masing letakkan je senapang dekat dada. Maknanya dia orang tak jadi tembak lah. Pada masa tu, Ayu dan juga keseluruhan anggota Seksyen 1 hanya melihat aja fenomena yang sedang berlaku dekat depan mata. Sebab benda ni bukan setiap hari berlaku. Makhluk tu hanya terapung-apung saja, menjelmakan diri, berpindah-pindah tempat. Tapi memang dia tak jejak ke tanah. Ayu ceritakan keadaan sekeliling pada masa tu. Hutan tu seolah-olah hutan mati. Tak ada satu pun bunyi serangga ataupun bunyi haiwan-haiwan hutan lain pada masa tu. Hutan tu memang senyap, tak bunyi apa-apa. Yang kedengaran hanyalah bunyi nafas dia orang sendiri. Dia orang bernafas dalam keadaan takut. Dan juga bunyi benda tu menangis, mengilai dan juga ketawa, berselang-seli. Sebenarnya lembaga tu dah cuba banyak kali nak pergi dekat Ayu dan juga anggota Seksyen 1 ni. Tapi tak berjaya, dah banyak kali dah. Dah macam-macam angle dia cuba. Daripada tepi, daripada belah kanan, belah kiri. Tapi tak boleh nak pergi dekat. Bila lembaga tu dah banyak kali cuba nak hampiri dia orang tapi tak boleh, akhirnya lembaga tu melayang dan hinggap dekat atas pokok. Sebatang pokok ara yang berada tak jauh daripada dia orang. Ayu dan juga semua anggota Seksyen 1 ni pada masa tu cuma mampu tenung saja. Tengok saja dekat lembaga tu. Lembaga yang sekarang ni dah ada dekat atas pokok ara tu. Lama jugalah dia tengok benda tu. Dan akhirnya lembaga tu sikit-sikit hilang daripada pandangan. Dan akhirnya memang dah gaib terus, tak nampak dah benda tu. Bila lembaga tu dah hilang daripada pandangan, bersama-sama dengan bau-bau yang pelik ni, Ayu dan juga keseluruhan anggota Seksyen 1 mula menarik nafas lega. Dia orang rasa lega lah. Gangguan tu akhirnya berakhir. Masa tu Ayu sangat-sangat yakin makhluk tadi tu adalah belaan salah seorang pemberontak. Mungkin pemberontak tu arahkan belaan dia, makhluk halus tu, untuk pergi cari satu jasad di kawasan anak sungai tu. Cari jasad perempuan yang dah reput ke apa. Pergi guna jasad tu untuk takut-takutkan Ayu dan juga seluruh anggota Seksyen 1. Dengan harapan Ayu dan juga anggota Seksyen 1 ni tembak makhluk tu. Bila Ayu dan juga anggota Seksyen 1 ni tembak, jadi musuh ni boleh tahulah di mana kedudukan dia orang. Bila keadaan dah kembali tenang, Ayu dan juga keseluruhan anggota Seksyen 1
sambung berehat. Tapi bila dah alami gangguan macam tu, memang faham-faham lah. Kalau tidur pun memang tak samalah dengan tidur yang sebelum ni. Memang susah sikit lah nak tidur pada malam tu. Dan peristiwa tu memang sangat sukar untuk dilupakan. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.